Baik, seterusnya setelah dua sesi persekolahan melibatkan pelbagai peringkat dimulakan 24 Jun dan 15 Julai lalu, sesi pembelajaran di sekolah seluruh negara akan dibuka sepenuhnya hari ini. Ia apabila murid tahun 1 hingga 4 telah mula kembali ke sekolah meneruskan sesi pembelajaran masing-masing hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Ridwan Husin yang kini bersedia di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail II Kuala Lumpur. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Syira. Sebagaimana yang telah umum ketahui, sesi pembelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah telah pun berjalan seperti biasa dan sepenuhnya bermula hari ini. Dan pemerhatian saya di Sekolah Kebangsaan TTDI 2 pagi ini mendapati rata-rata pelajar ataupun murid yang terlibat cukup teruja dan gembira meskipun terpaksa mengikuti pelbagai prosedur garis panduan dan mengamalkan semua kebiasaan-kebiasaan baru seperti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan kerajaan serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya tak nak banyak bercerita banyak hari ini sebenarnya Syahira, kerana saya bersama dengan orang kuat pendidikan itu sendiri, iaitu bersama saya Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama saya pagi ini. Okey, dekat sikit. Jarak sosial sebenarnya. Tak boleh dekat sebenarnya. Okey, Doktor, bagaimana dengan pemerhatian Doktor apabila turun ke sekolah pagi ini, terutamanya bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 yang bermula hari ini? Alhamdulillah, pagi ini saya sempat melawat ke sekolah ketiga, bermula dari Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, kemudian Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara, and now Sekolah Kebangsaan TTDI. InsyaAllah sejak lagi ada 2-3 buah sekolah lagi untuk melihat pelaksanaan garis panduan yang kita telah berikan kepada sekolah-sekolah. Dan Alhamdulillah, jika dilihat pematuhannya amat baik. Ya, pelajar-pelajar juga dapat mengadaptasi dengan situasi baru di sekolah dan dengan kebiasaan baru, penjarakan sosial dan sebagainya. Dan pada pagi ini seramai lebih daripada 1.8 juta pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 4 yang hadir ke sekolah pada pagi ini saja. So kita lihat segalanya berjalan dengan lancar. Guru-guru banyak membantu dalam memastikan SOP dapat dilaksanakan dengan baik. Bermula daripada mula-mula masuk pagar sekolah, disanitasi tangannya, kemudian diperiksa suhunya dan dibenarkan pelajar-pelajar masuk ke bilik darjah masing-masing. Seterusnya dalam bilik darjah pun jelas ada penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain, dan pelajar-pelajar termasuklah pelajar di tahun 1 kita dapati mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan. Baik Doktor, hari ini bermula sesi persekolahan penuh dan pastinya cabarannya cukup berbeza dan agak sukar mungkin daripada pihak KPM sendiri dan pihak sekolah. Jadi apatah lagi dengan kebimbangan yang diberikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ekoran peningkatan kes tempatan dan penularan wabak COVID-19. Jadi bagaimana pandangan KPM dan Doktor sendirilah? Dalam konteks ini kita sedar bahawa ada peningkatan kes khususnya daripada mereka yang pulang dari luar negara, dan kes-kes tempatan juga ada peningkatan seperti mana yang dijelaskan oleh KKM. Namun begitu, kami sentiasa berbincang dengan KKM. Dalam apa jua keadaan, kita sentiasa berbincang. Semalam pun saya duduk berbincang dengan Menteri Kesihatan apakah langkah-langkah yang perlu diterapkan atau perlu ditambah baik dan sebagainya untuk memastikan sesi persekolahan ini berjalan dengan baik. InsyaAllah dengan pemerhatian tersebut seperti mana yang dimaklumkan oleh KKM, dengan penjarakan sosial itu sendiri dah mengurangkan risiko dengan cukup banyak. Jadi kita tahu bahawa COVID masih ada di luar sana. Namun sekiranya kita dapat mematuhi SOP yang ditetapkan, insya-Allah persekolahan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama Buletin Pagi hari ini, dan pastinya kita mendoakan yang terbaik buat semua, terutamanya Kementerian Pendidikan, para pendidik dan semua anak-anak murid yang mula bersekolah sepenuhnya pada hari ini. Dan saya kira itu sahaja cerita di Kuala Lumpur, dan apa kata kita bersama dengan Syafiqah di Perak untuk sesi persekolahan yang juga bermula pada hari ini. Silakan Syafiqah.
Terima kasih Ridwan. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Meru Raya Ipoh bagi meninjau pematuhan SOP murid tahun 1 hingga 4 yang mula bersekolah pada pagi ini. Dan pemantauan saya pada pagi tadi mendapati di Sekolah Meru Raya ini ada 2 pintu masuk bagi menjarakkan murid tahap 1 dan juga tahap 2. Dan di pada pintu masuk pertama, murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 diminta beratur di pintu masuk yang di sebelah kanan saya, dan kemudiannya murid tahap 2 di pintu di sebelah satu lagi untuk memastikan mereka mematuhi penjarakan sosial. Dan seperti kebiasaannya, guru-guru berada di pagar sekolah bagi menyemak suhu murid. Dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bersama saya pada pagi ini, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru Raya dan juga YDP PIBG sekolah ini. Dan terima kasih Tuan kerana bersama dengan TV3. Tuan, boleh Tuan kongsikan bagaimana persediaan program selamat kembali ke sekolah pada pagi ini dan juga dari segi pematuhan SOP yang dilakukan pihak sekolah sendiri? Ya, terima kasih. Kami di SK Meru Raya ini mengikut standard operating procedure yang telah dibekalkan kepada kami untuk memastikan social distancing dan juga perkara-perkara lain dipatuhi. Jadi kalau diikutkan di sekolah ini, kita telah menaikkan banner, kita menaikkan notis-notis untuk murid-murid maklum tentang perkara ini, dan mereka kena amalkan supaya kita dapat mengekanglah penularan COVID-19 ni di sekolah ni. Dan oleh kerana murid-murid ini dah buka daripada prasekolah sehinggalah ke tahun 6. Jadi amalan yang bertepatan dengan SOP ni perlulah kita ambil perhatian yang serius. Ya. Pagi ini lancar semua ya, Tuan? Alhamdulillah, pagi ini oleh kerana kita ada pintu masuk untuk guru-guru, kita ada pintu masuk untuk murid prasekolah, PPKI tahap 1 dan tahap 2, maka alhamdulillah lancar. Dan kita juga dibantu oleh PIBG sekolah ni, di mana kita punya yang di-Ketua PIBG yang bahagia Dr. Muhammad Tazli bersama-sama dengan kami untuk memastikan apa yang dirancang terlaksana dengan lancar lah. Kalau macam tu dari segi pihak PIBG, ibu bapa juga, doktor, boleh doktor kongsikan di sekolah peranan ibu bapa sendiri bagi memastikan anak-anak mereka mematuhi SOP yang dilakukan, doktor? Okey, semasa tempoh PKP ni, guru-guru telah create grup WhatsApp ataupun Telegram kan. Jadi komunikasi itu agak berjalan dengan lancar lah. Jadi apa-apa makluman daripada pihak sekolah akan terus sampai kepada para ibu bapa. Dan masa yang sama juga kita ada info grup Telegram di peringkat sekolah sendiri. So kita akan push notification lah kepada para ibu bapa. Jadi para ibu bapa dah ready dengan mask untuk anak-anak kan. Dan kita pada hari ini juga kita menyediakan contohnya kemah daripada sumbangan PIBG, disebabkan kita nak, kalau contohnya kalau hari hujan, macam mana kita nak buat social distancing. Jadi kita sediakan kemah tersebut, dan kita juga sediakan bantuan daripada anggota rela supaya kita dapat kawal lalu lintas dan sebagainya, sebab masing-masing baru nak belajar macam mana SOP ni kita nak pakai kan. Jadi alhamdulillah lah, saya tengok hari ni berjalan dengan sangat lancar, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pejabat Parlimen Tambun di bawah YAB MBA Perak sendiri, di mana mereka memberikan sumbangan sebanyak 300 hand sanitizer dan juga mask, 300 paket. Jadi pelajar-pelajar kat sini dapatlah sumbangan tersebut kan untuk kegunaan mereka sendirilah. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Dan saya kira murid-murid juga sudah mula belajar di kelas masing-masing, yang mana sekolah ini mula beroperasi pada jam 7.30 pagi tadi. Dan saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya sampaikan ketika ini. Syahira. Terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah atas laporan itu tadi. Kita beralih ke laporan seterusnya.